Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so terlebih dahulu saya ingin mohon maaf lah sebab saya lambat hantar penerangan ni pada kamu. Okay, supposedly saya memang nak hantar pada pagi tadi tapi tak sempat. Dan petang pun saya dah janji dengan Cikgu Izzan nak bagi petang tadi, tapi pun tak sempat sebab saya menguruskan hal logistik di Mahat Johor ni. Okay, untuk digunakan sebagai tempat COVID-19 punya screening. Okay, so insyaAllah di kesempatan ini kita akan check balik, kita akan ulang kaji balik berkenaan dengan bab genetik iaitu bab 5. Okay, so pada minggu lepas saya telah pun menerangkan sedikit mengenai pewarisan. Okay, so apakah yang dimaksudkan dengan pewarisan, konsep asas pewarisan. Dan kamu pun maklum bahawa pewarisan ini membawa trait yang dikawal oleh jin yang kita warisi daripada mak dan juga ayah kita. Dan jin ini boleh didapati dalam dua jenis, sama ada dalam bentuk jin dominan ataupun jin resesif, ataupun alil dominan dan juga alil resesif. So bila kita katakan alil itu merujuk kepada pasangan jin yang berada pada lokus yang sama, yang terdapat pada kromosom homolog yang mengawal trait, yang mengawal sifat fizikal kamu. So kita ada alil dominan dan juga alil resesif, dan apakah contoh-contoh bagi trait dominan dan juga trait resesif. Kita pun telah tengok berkenaan dengan mekanisme perwarisan yang telah pun ditunjukkan melalui eksperimen kacang yang telah pun dibuat oleh Gregor Mendel, iaitu bapa genetik kita. Bagaimana untuk melukiskan gambar rajah skema. Gambar rajah skema tu kamu kena mahirkan lah. So kena banyak buat latihan daripada atas sampailah kepada fenotipnya. Saya dah ajar hari tu dan saya harap anda semua faham lah. Tapi kalau tak faham, jangan risau. Boleh bertanya dengan saya, dan ataupun kalau tak sempat tanya dengan saya melalui online pun boleh. Nanti insyaAllah bila naik sekolah nanti bolehlah kita akan ulang kaji balik tajuk ni. Tapi dengan harapan adalah pemahaman yang kamu ada. Alright, so kita dah pun tengok mekanisme pewarisan. Dan kita telah pun melihat bagaimana kita boleh menjangkakan kebarangkalian bagi seseorang individu mewarisi sesuatu trait daripada mak ataupun ayahnya, dan kita boleh zahirkan dalam jawapan sama ada dalam bentuk nisbah ataupun dalam bentuk percentage ataupun peratus. Dan dengan menggunakan konsep rajah skema juga kita boleh menentukan berapakah chances ataupun kebarangkalian seorang suami dan juga isteri akan melahirkan anak lelaki ataupun perempuan. So ini, dan kita pun telah tengok juga tentang kromosom yang ada pada lelaki iaitu 44 XY, dan untuk perempuan kita ada 44 XX, untuk menjadikan totalnya 46 bilangan kromosom bagi seorang manusia. So pada hari ini kita akan tengok pada unit yang seterusnya, iaitu mutasi. So perkataan mutasi ini kita banyak dengar. Selalunya kita akan kaitkan mutasi ini selalunya dengan bahan-bahan radioaktif, ataupun bahan-bahan kimia yang berbahaya. So bila kita dengar perkataan radioaktif, selalunya kita akan mengaitkan dengan mutasi. So selalunya mutasi ini melibatkan genetik. So apakah itu mutasi? Mutasi ni kalau kita nak definekan dia, nak takrifkan dia, merupakan satu perubahan yang spontan dan rawak. So mutasi ialah satu perubahan yang spontan dan rawak. So perkataan spontan dan juga rawak mesti ada. So mutasi ialah perubahan yang spontan dan juga rawak yang berlaku. Yang berlaku sama ada kepada jin dan juga kromosom, yang boleh menyebabkan sesuatu perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. So sekali lagi saya nyatakan, mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada jin dan kromosom, yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. So itu ialah definisi bagi mutasi. So ada dua jenis mutasi, iaitu mutasi kromosom dan juga mutasi jin. So bila kita rujuk kepada mutasi kromosom, so mutasi kromosom ini hanya berlaku ataupun terdapat perubahan dalam bilangan ataupun struktur kromosom.
So mutasi kromosom ini berlaku apabila adanya perubahan, sama makna dalam perubahan bilangan ataupun perubahan pada struktur suatu kromosom. Okey. So perubahan ini berlaku disebabkan oleh kecacatan semasa proses pembahagian sel, iaitu sama ada mitosis ataupun meiosis. So ada kecacatan dalam proses pembahagian sel menyebabkan berlakunya perubahan dalam bilangan ataupun struktur kromosom tersebut yang menyebabkan penyakit mutasi kromosom. Okay, so ada banyak jenis penyakit mutasi kromosom yang ada. So yang ditekankan ialah 3. Okey. Yang pertama, yang paling common kamu nampak ialah sindrom Down. Okey. So sindrom Down berlaku apabila berlakunya pertambahan kromosom pada pasangan kromosom 21. Okey. So pasangan kromosom 21 pada kebiasaannya hanya ada 2 saja kromosom. Tetapi untuk pesakit sindrom Down, di pasangan kromosom 21 adanya satu lagi pertambahan kromosom, menjadikan jumlah kromosom bagi pesakit sindrom Down ialah 47. Okey, manusia biasa ada 46 kromosom, pesakit sindrom Down ada 47 kromosom. So ada berlaku pertambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Dan selalunya pesakit sindrom Down ini dia akan mengalami, pada kebiasaannya ialah kecacatan mental. Okey. Dia akan mengalami kerencatan mental dan juga fizikal. Okey, di mana kamu akan tengok pesakit Down syndrome ni dia ada satu muka. Okey, ada satu muka yang memang tipikal. Okey, kita panggil sebagai Down facie. Okey, muka Down. Okey, Down facie. Okey, memang muka dia sangat tipikal. Sebab apa? Sebab dia punya mata dia slanting. Okey, agak juling sedikit. Dan dia punya kedudukan mata dengan mata dia pun dia agak rapat. Okey. Mata dia juling dan sepet. Dan selalunya orang yang sindrom Down badannya rendah sedikit. Okey. So ini ialah sindrom Down. Okey. Yang kedua kita ada sindrom Turner. Okey. So sindrom Turner ini pula berlaku disebabkan oleh kekurangan kekurangan bilangan pada kromosom seks. Okey, so untuk makluman, kamu pun dah maklum, untuk setiap individu kita ada 2 kromosom seks. Untuk lelaki X dan Y, untuk perempuan X dan X. Okey, so dalam sindrom Turner ini apa yang berlaku ialah dia kekurangan satu kromosom seks, menjadikannya XO. Okey, itu dia punya gene dia XO. O tu muncul pada kosong. So dia hanya ada satu saja kromosom X. Okey, kenapa bukan satu kromosom Y? Okey, kromosom Y adalah kromosom seks yang tidak kuat. Okey, untuk makluman, ini untuk tambahan, kromosom Y yang menentukan jantina lelaki. Okey, kromosom Y ini merupakan kromosom yang tidak kuat, yang tidak mampu untuk survive sendirian. Okey, so dia memerlukan X untuk dia wujud. Okay, so Y ni dia kromosom seks yang tidak kuat. Okay, menyebabkan Y ni hanya fungsi utama menentukan jantina bagi seorang lelaki sahaja. Okay, sebab itulah Y ni mudah hilang. Tetapi X merupakan kromosom seks yang stabil. Okay, so dengan satu sahaja dia boleh berdiri sendiri. Dia boleh stable, dia boleh hidup. Okay, cumanya kalau hanya satu saja X, berarti dia mengalami sindrom Turner. So di mana orang yang ada sindrom Turner pada kebiasaannya dilahirkan sebagai seorang perempuan. Okey. Namun apa yang berlaku ialah orang ini ataupun wanita ini dia akan mengalami masalah seperti masalah perkembangan pada ciri-ciri seks sekundernya. Okey, dan juga dia berkemungkinan besar dia akan mandul. Okey, maksudnya dia tak boleh nak melahirkan anak. Alright, itu ialah sindrom Turner, XO. Yang ketiga ialah sindrom Klinefelter. Okey. So sindrom Klinefelter pula disebabkan oleh berlakunya pertambahan satu kromosom seks, iaitu kromosom X. So untuk sindrom Klinefelter dia ada X, X dan Y. So dia ada 3 kromosom seks, 2 X dan 1 Y. So dia berlakunya pertambahan pada kromosom seks X. Okey.
So, orang yang mengalami ataupun menghidapi sindrom Klinefelter pada kebiasaannya merupakan seorang lelaki. Okey, dia dilahirkan sebagai seorang lelaki, namun apa yang berlaku ialah disebabkan oleh pertambahan pada kromosom seks X. So, lelaki ini mempunyai ciri-ciri seperti perempuan. Okey, seperti mempunyai payudara dan juga testisnya kecil. Dan kemungkinan besar orang yang menghidap sindrom Klinefelter dia adalah mandul. Okey. So, inilah antara contoh-contoh mutasi kromosom yang kita selalu tengok ataupun yang paling common kita bicarakan lah. So, ada banyak lagi jenis penyakit-penyakit yang yang disebabkan oleh mutasi kromosom. Okay, macam contoh sindrom Richard. Okay, kita ada Super Y syndrome. Okay, dia ada XYY ada. Okay, dan bermacam-macam lagi contoh mutasi kromosom. Okay, so kita pergi kepada mutasi jin. Okay, so kalau mutasi kromosom tadi dia disebabkan oleh perubahan, okay, ataupun pertambahan pada bilangan kromosom ataupun perubahan pada struktur satu kromosom. Mutasi jin pula disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu jin. So, dia bukannya berlaku pada kromosom, dia berlaku pada jin yang terdapat pada kromosom. Okay, tak kisah sama ada kromosom autosom ataupun kromosom seks. Okay, so yang berlaku perubahan kimia ialah pada jinnya. Okay, so bila berlakunya mutasi jin, dia akan menyebabkan trait yang dibawa oleh jin tersebut mengalami kecacatan. Okay, contohnya seperti penyakit yang dipanggil sebagai buta warna. Okay, color blind. Okay, yang paling kata antara yang biasalah kita tengok dekat dunia ni, okay, seorang individu yang mempunyai penyakit buta warna, di mana orang yang mengalami penyakit buta warna ini dia selalunya tidak boleh membezakan antara hijau dan merah. Okay, berarti untuk kalau dia nampak hijau sahaja mungkin dia boleh nampak. Okay, kalau nampak merah sahaja dia mungkin boleh nampak merah sahaja. Tetapi bila digabungkan merah dan hijau, selalunya dia akan menjadi warna macam hitam kelabu, macam black and white. Okey, ada kerja macam TV lama-lama tu. Okey, itu ialah buta warna. Dan selalunya buta warna ini, penyakit ini dikawal oleh jin resesif pada kromosom X. Okey. So, jin resesif pada kromosom X, okey, dan selalunya berlaku pada lelaki. Okey, kenapa lelaki nanti saya akan ceritakan. Okey. Yang kedua ialah penyakit anemia sel sabit. So, anemia ialah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan hemoglobin, okay, yang terdapat pada darah. So, kalau kamu ingat balik tahun lepas, Ketan 3, okay, kamu ada belajar tentang sistem pengangkutan, okay, bab 3. Okay, kita ada bicarakan mengenai sistem peredaran darah manusia. Okay, so, dalam sel darah merah, ada yang satu struktur dipanggil sebagai hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, so anemia ialah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah, ataupun mungkin disebabkan oleh kehilangan sel darah merah itu tersendiri menyebabkan berlakunya anemia. So selalunya orang yang anemia mengalami kepenatan, cepat lesu, okey, mukanya ataupun selalunya akan jadi pucat lesi. Okay, sebab apa? Kurang darah. Panggil penyakit ini kurang darah. Okey, so dalam anemia sel sabit, apa yang berlaku ialah berlakunya mutasi pada jin yang mengawal penghasilan sel darah merah. So, bila berlakunya mutasi pada jin tersebut, dia akan menyebabkan sel darah merah kita yang pada asalnya berbentuk normal seperti dwi cakra, dia akan menjadi berbentuk seperti sabit. Okey, so bentuk sel darah merah kita ni pada asalnya ialah dwi cakra. Okey, dia macam bulat, dia macam ada dwi cakra. Okey, ada double shape disc. Tapi bila berlakunya mutasi pada jin yang mengawal bentuk sel darah merah, dia akan menyebabkan berlakunya bentuknya abnormal, antaranya bentuk sabit. Okey, so, bila bentuk sabit ini, apa yang berlaku ialah dia menjadi kesukaran bagi sel darah merah sabit ini untuk melalui saluran darah yang sempit. So, menyebabkan berlakunya blockage dan juga boleh menyebabkan agglutinasi ataupun penggumpalan darah.
Okay, dan sel ini lebih cenderung untuk dimusnahkan oleh organ limpa, menyebabkan seseorang itu mengalami kekurangan darah. Sebab apa? Sebab sel sabit tidak mampu ataupun kurang berupaya untuk membawa oksigen ke seluruh anggota badan seperti mana sel darah merah yang normal. Okey. Selalunya penyakit disebabkan oleh jin resesif pada autosom. Okey. Dan yang ketiga ialah thalassemia. Thalassemia juga merupakan sejenis penyakit anemia juga. Okay, penyakit anemia disebabkan oleh mutasi jin pada kromosom 11 dan juga kromosom 16. Okay, so untuk thalassemia ada dua jenis, thalassemia alpha dan juga thalassemia beta. Thalassemia alpha berlakunya mutasi jin pada kromosom 16 dan thalassemia beta berlakunya mutasi jin pada pasangan kromosom 11. Okay. So antara kedua jenis thalassemia ini yang paling berbahaya ialah thalassemia beta. Okay, sebab thalassemia beta ini dia boleh membawa maut. Okey. Dan thalassemia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh jin juga, okay, jin yang mengawal penghasilan sel darah merah ataupun penghasilan hemoglobin. Okey, dia lebih spesifik kepada penghasilan hemoglobin. Kalau tadi anemia sel sabit, dia lebih kepada bentuk sel darah merah. Thalassemia ini kepada penghasilan hemoglobin, di mana berlakunya kecacatan untuk penghasilan protein dipanggil sebagai globin yang penting untuk menghasilkan hemoglobin. Okey. Dan selalunya individu dengan thalassemia ini mempunyai sel darah merah yang kecil dan mempunyai jangka hayat yang sangat singkat. Okey, kebiasaannya sel darah merah jangka hayatnya ialah sebanyak 120 hari. Okey. So, ini boleh menyebabkan kekurangan darah yang teruk. So, selalunya orang yang mengalami thalassemia, terutama thalassemia beta, hidupnya jangan melepasi 30 tahun. Okay, dan selalunya dia bergantung kepada rawatan seperti rawatan transfusi darah secara berkala. Okay, so orang yang mengalami thalassemia beta atau thalassemia major, okay, rawatannya hanya satu, iaitu transfusi darah. Dia terpaksa pergi ke hospital untuk menerima darah secara berkala. Dan bila dia terima darah secara berkala, apa yang berlaku, side effect dia, besi akan berkumpul dalam badan, menyebabkan kulitnya menjadi warna hitam. Menjadi warna hitam, dan dia juga mengalami pertumbuhan yang agak terbantut, dan dia juga selalunya menjadi lemah dan tidak berupaya. Okey. Dan last sekali ialah hemofilia. So, hemofilia ini merujuk kepada penyakit yang disebabkan oleh mutasi jin, terutamanya dalam jin yang mengawal penghasilan protein ataupun penghasilan bahan dalam proses pembekuan darah. Okey. So, bila orang ini mengalami hemofilia, berarti dia mengalami kesukaran untuk darah dia membeku. Sama ada ketika luka ataupun ketika trauma, bila darah ada, selalunya secara normal darah itu akan berhenti sebab ada proses pembekuan darah. Tapi bagi pesakit hemofilia, disebabkan mutasi jin yang berlaku pada protein-protein ataupun faktor yang menyebabkan pembekuan darah ini berlaku tiada ataupun mengalami kecacatan, maka tiadanya berlaku pembekuan darah pada pesakit hemofilia, menyebabkan hanya luka kecil sekalipun, sama ada tercocok jarum sekalipun, darahnya akan mengalir. Okey, dia tidak boleh berhenti. Okey, boleh menyebabkan kematian disebabkan oleh kehilangan darah yang banyak. Okey. So, selalunya orang yang hemofilia ni dia akan lebih berhati-hatilah. Okey, terutamanya ketika bermain dan sebagainya. Kalau memang kita takkan galakkan orang hemofilia untuk bermain ataupun untuk aktif di sukan ataupun apa-apa saja aktivitinya lasak. Dan yang menariknya, penyakit hemofilia ini merupakan penyakit yang agak menarik dalam sejarah dunia, sebab penyakit hemofilia ini dia berlaku pada keluarga diraja Britain. Okey. So, kamu boleh research tentang Ratu Victoria ataupun Queen Victoria. Okay, di mana Queen Victoria ramai anak. Okay, dan dia kahwinkan anak dengan hampir kesemua keluarga diraja di Eropah. Okay, dan setiap daripada waris keturunan Queen Victoria ini ada genetik ataupun penyakit hemofilia. Okay, yang ini untuk kamu punya info tambahan lah. So, kamu rasa macam tertarik dengan sejarah tentang penyakit hemofilia, kamu boleh search. Okay, Queen Victoria. Sebab Queen Victoria dia ada genetik hemofilia dan dia bagikan kepada anak dia dan juga cucu cicitnya. Dan sekarang ini hampir di keseluruhan Eropah, keluarga diraja Eropah yang pernah berkahwin dengan keluarga diraja Britain mempunyai genetik hemofilia. Okey. So, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi jin dan juga mutasi kromosom? So, secara amnya mutasi ini boleh berlaku dalam dua keadaan. Okey. Sama ada secara spontan,
okay, atau secara semula jadi, ataupun mungkin berlaku disebabkan oleh faktor-faktor luar, okay, yang dipengaruhi oleh satu bahan yang boleh mengakibatkan mutasi, dipanggil sebagai mutagen ataupun mutagen. Okay, so mutagen ini muncul kepada bahan-bahan yang boleh menyebabkan berlakunya mutasi. Okay, so mutasi boleh berlaku dalam kedua keadaan, sama ada secara spontan, okay, mungkin dalam pembahagian sel ada berlaku ketercacatan, okay, menyebabkan berlakunya mutasi, ataupun mungkin disebabkan oleh faktor-faktor luar seperti adanya mutagen, okay, yang boleh mengakibatkan mutasi. Okay, so contoh mutagen, okay, yang biasa kita dengar ialah seperti sinaran radioaktif, okay, daripada bom nuklear ataupun apa sahaja yang boleh menghasilkan radioaktif punya sinaran boleh merangsang untuk menghasilkan ataupun menyebabkan mutasi. Yang kedua ialah sinar X ataupun X-ray, okay, yang biasa kita dapat, yang kita buat kalau doktor, kita ada broken leg, okay, patah tangan, okay, ataupun tersilus sebagainya, doktor akan order untuk buat X-ray, okay, ataupun kadang-kadang kita pergi buat check up, okay, nak tengok kita punya lungs, okay, jantung, so dia akan buat chest X-ray. So sebenarnya sinaran X tu sangat berbahaya, okay, sebab dia boleh menyebabkan mutasi. Okay, tetapi jika kita kawal, maksudnya kekerapan kita menerima sinaran X, insya-Allah kita boleh elakkan risiko tersebut. Okay, sebab itulah bila orang mengambil sinar X, kamu akan dapati tukang ataupun juru X-ray dia akan berada di dalam bilik yang khas, dan selalunya orang yang berada dengan kita itu dia akan pakai satu suit khas. Okay, suit khas tu dalam berat. Ke dalam tu adanya plumbum ataupun besi plumber ataupun lead, okay, yang boleh menahan sinaran X ini menembusi badannya. Okey. Kawan-kawan akan pakai baju, kadang dekat leher, okey. Ini semua adalah pelindung-pelindung daripada sinaran radioaktif. Okey. Yang ketiga kita ada sinaran ultraungu, ultraviolet ray, UV ray. Okey, yang terdapat dalam cahaya matahari sendiri. Okey, so cahaya matahari kita adanya UV ray, okey, ataupun sinar ultraungu. Okey, yang jika sampai kepada kita boleh mengakibatkan mutasi. Tapi selalunya secara semula jadi sinaran UV daripada matahari akan ditapis oleh lapisan ozon. Okey. So lapisan ozon ini bertanggungjawab untuk menapis sebarang sinaran ultraungu yang berbahaya masuk ke dalam atmosfera bumi. Itu fungsi utama lapisan ozon. Okey. So bila lapisan ozon menipis ataupun dah ada lubang, okey, tiadanya lapisan ozon akan menyebabkan berlakunya penembusan sinar ungu yang berbahaya yang boleh kita terdedah dan boleh mengakibatkan mutasi dan juga kanser, antaranya seperti kanser kulit. Okey. Seterusnya ialah karsinogen. So karsinogen ini muncul kepada apa sahaja bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser. Okey, karsinogen. Okey, tak kisah sama ada sinaran radioaktif ataupun bahan-bahan kimia. Okey, yang biasanya kita terdedah. Kalau dalam makmal, orang yang bekerja di makmal biasa terdedah dengan bahan-bahan karsinogen. Okey, so ini ialah bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser. Okey, seperti apa lagi, carbon. Okey, macam arang kita makan barbecue tu kan, yang arang hitam tu, itu semua adalah karsinogen yang boleh mengakibatkan kanser. Okey, yang sebabkan oleh berlakunya mutasi pada sel-sel kita yang normal. Okey, dan juga untuk wanita kehamilan pada usia yang lewat. Okey, so jika ada seorang wanita, okey, mula hamil, okey, pada usia yang agak lewat, okey, selalunya 40 tahun dan ke atas. Okey, bila mana anda hamil pada usia 40 tahun dan ke atas, risiko untuk anak anda mengalami mutasi dan juga lahir dalam keadaan yang cacat ataupun mempunyai sindrom-sindrom yang tertentu adalah sangat tinggi. Okay, so risiko untuk melahirkan anak yang abnormal ataupun anak yang cacat, okay, ataupun anak yang mempunyai mutasi-mutasi tertentu adalah tinggi sekiranya seorang wanita itu menghamilkan beliau dalam usia yang lewat, iaitu lebih daripada 40 tahun. Sebab itulah kalau wanita, kalau umur dia dah mula menghampiri 40 tahun, memang doktor akan nasihatkan supaya kita buat family planning. Okay, kita merancang keluarga, okay, dan sebagainya, untuk mengelakkan anak yang lahir selepas itu mengalami kecacatan. Okey, so ini tentang cara langsung ataupun cara ringkas mengenai mutasi. Okey, so untuk akan datang kita akan sambung bab mutasi ini dengan melihat pada bagaimana penyakit gangguan jin ini diwarisi, okey, dengan menggunakan rajah skema. Okey, so untuk kelas malam ni, okey, saya akan sertakan juga sedikit latihan untuk kamu buat.
okay, secara online. So, saya harap pendekatan ini sampai kepada kamu dan saya harap semua dapat istiqamah dalam melaksanakan setiap tugasan yang diberikan oleh guru-guru kamu. Okey, so kat rumah jangan sekali saya ingatkan supaya rajin-rajin membaca, okey, ulang kaji, okey, kemudahan dah ada. Okey, buku teks pun boleh dapat secara online. Okey, kalau ada cikgu bagi lagi bagus, boleh buka rujuk. Okey, latihan mesti buat, jangan tangguh-tangguh. Okey, jangan bermalas-malasan di rumah. Okey, terutama bulan puasa ni banyakkan beribadat. Okey, kurangkan benda-benda yang tidak berfaedah. Alright. So doakanlah semoga kita semua ni selamat daripada segala wabak dan juga malapetaka. Okey, yang mana menghafal Quran, hafal Quran, apa ni murajaah kembali, jangan tinggalkan. Okey. Alright. So, saya rasa itu saja untuk malam ni. Sekian terima kasih. Kita berjumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.